Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Titik Sentuhan Terus Bertindak. Terima kasih kerana menonton rancangan kami dan rancangan ini akan memaparkan isu dan keluhan yang membelenggu kehidupan masyarakat setempat. Jadi malam ini, dua isu kami ketengahkan untuk perhatian anda iaitu jangan ceroboh hak kami dan kami dianaktirikan. Teruskan bersama kami dalam Titik Sentuhan Terus Bertindak. Bertahun-tahun lamanya melihat pencerobohan tanah kawasan wilayah adat mereka, penduduk kampung orang asli Sungai Mai Jerantot Pahang semakin tertekan dan hilang sabar. Apalagi yang tinggal untuk generasi yang akan datang sekiranya hutan diterokai dan hasil bumi dimamah rakus oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ikuti paparan yang disediakan oleh wartawan Nur Akmal Aziz dalam Jangan Ceroboh Hak Kami. Saksikan. Ceroboh adalah untuk membuka tanah mereka. Yang kira luas berpuluh ekar jugalah. Mereka buka di kawasan atas sana. Lepas tu mereka akan bakar sebab mereka nak buka tanah baru, jadi mereka bakarlah. Kami banyak bergantung pada hutan. Malamlah kami orang asli ni banyak sumber daripada hutan seperti ubat dan juga sumber-sumber lain lah. Berbagai-bagai lah. Bila pencerobohan ni berleluasa nanti, hak orang asli kat atas tanah tu hilang, macam mana kita punya keturunan yang seterusnya akan meneruskan hidup. Kru Titik Sentuhan menerima aduan daripada penduduk kampung orang asli Sungai Mai yang terletak di Jerantot, Pahang. Mereka mendakwa tanah dan wilayah adat mereka diceroboh dengan sengaja tanpa menghormati pemilikan asal tanah tersebut. Pencerobohan tanah di kawasan perkampungan mereka mula berlaku sejak 5 tahun yang lalu, melibatkan kawasan tanah rizab orang asli, manakala kawasan hutan simpan Krau juga turut diceroboh. Adakah pembukaan dan penerokaan hutan ini mendapat kebenaran oleh pihak berkuasa? Penduduk mendakwa sehingga kini tiada perbincangan mahupun penerangan diberikan kepada mereka oleh mana-mana pihak berhubung pembukaan hutan di kawasan mereka. Jika benar kawasan yang diteroka ini mendapat kebenaran, mengapa mereka tidak dimaklumkan atau diberikan pampasan ke atas tanah mereka yang terlibat dengan pembukaan tanah tersebut? Tanpa perbincangan mahupun perjanjian hitam putih, kawasan berbukit berhampiran kampung mereka terus diteroka oleh individu yang tidak dikenali dan tanah baru dibuka saban hari. Setelah mendapat maklumat, kru Titik Sentuhan Terus Bertindak turun ke lokasi bagi melihat dengan lebih dekat isu yang mereka bangkitkan ini. Perasaan kami sedih lah sebab kalau contohnya macam kaum kita orang Melayu ada tanah risap Melayu bukan. Jadi kami pun orang asli nak juga tanah risap kami untuk orang asli. Itu yang kami memang rasa sayang sangat sebab kami ni orang asli ni boleh dikatakan tak boleh dipisahkan dengan tanah adat. Sebab kami memerlukan tanah tu untuk kitaran. Kitaran contohnya meneruskan adat dan budaya orang asli. Kalau ikutkan dalam hutan simpan tu, kawasan wilayah adat orang asli juga. Tetapi masalahnya di sini, apabila orang asli untuk meneroka hutan simpan tak boleh. Tetapi yang kita tengok, bila orang luar meneroka boleh. Itu yang menjadi tanda tanya lah bagi masyarakat kami. Terletak di dalam ladang kelapa sawit milikan swasta, lokasi kampung ini dihubungkan melalui jalan ladang sepanjang 7 km dari Jalan Kampung Gong Holt, Kuala Krau, Temeloh. Semasa kunjungan kami, para penduduk kampung orang asli Sungai Mai melalui Jawatan Kuasa Bertindak Tanah Adat meluahkan rasa kecewa dan sedih mereka. Tanah dan wilayah adat yang dipelihara sekian lama telah dimamah rakus sedikit demi sedikit oleh mereka yang mementingkan keuntungan semata-mata. Kalau saya marah. Marah, sedih ada. Sebab kawasan tanah adat kita habis diceroboh di pihak luar. Kalau semua kawasan kami diceroboh, kita tak ada hak. Macam mana? Tanah kita tak ada.
Orang luar saja masuk, kita tak masuk dalam kawasan tanah adat kita. Orang luar senang masuk, kita tak boleh nak buka. Macam mana? Dengan jumlah penduduk kira-kira 400 orang, kampung yang didiami oleh lebih 90 buah keluarga masyarakat orang asli dari suku kaum Jahud ini bergantung sepenuhnya daripada hasil hutan sebagai mata pencarian. Di sinilah rubuk rezeki mereka dan di sinilah budaya dan masyarakat mereka dikekalkan. Kami turut ditunjukkan peta lokasi kawasan tanah adat yang terlibat dengan aktiviti pencerobohan ini. Berdasarkan pelan yang dilakar, ada sebahagian sempadan dan kawasan tanah adat orang asli yang melibatkan kebun buah-buahan dan kubur lama. Bagi mereka, tanah adalah kehidupan dan jika tanah ini tidak dipertahankan, di mana lagi mereka akan bertapak? Kami orang asli sendiri sangat menyayangi tanah kami, tanah adat kami kerana kami akan guna lama. Kerana itu adalah identiti kami. Jadi saya harap kepada semua pihak luar daripada orang asli supaya menghormati hak kami. Ya, dan apabila kami menghalang sesuatu tempat itu daripada diceroboh dan adakan perbincangan supaya kami pun boleh berbincang dan mungkin kita boleh win-win situation, bukan macam ni yang sekarang kami yang menjadi mangsa. Melalui pemerhatian di lokasi yang didakwa kawasan pencerobohan, jelas kelihatan kawasan tanah hutan yang dibakar sebagai langkah awal pembersihan hutan dan pembukaan tanah pertanian baru. Masyarakat orang asli di kampung ini hanyalah menuntut hak mereka di kawasan tanah dan wilayah adat sendiri. Kami sangat berharap pada pihak yang berwajib, terutama pihak kerajaan, untuk mengambil tindakan tentang perkara-perkara yang mana yang saya sebutkan ini, supaya kalau boleh kita selesaikan. Difahamkan pelbagai surat dan usaha telah dilakukan oleh penduduk kampung ini bagi mengetahui status penerokaan, namun hingga kini masih belum ada jawapan. Menurut penduduk kampung orang asli Sungai Mai, dahulunya kawasan ini merupakan kawasan kampung lama nenek moyang mereka, namun telah terpisah kawasannya akibat projek pertanian kelapa sawit. Kehidupan orang asli dengan tanah berkait rapat, termasuk ngadat, cari makan, cari rezeki. Bila pencerobohan ini berleluasa nanti, hak orang asli kat atas tanah tu hilang, macam mana kita punya keturunan yang seterusnya akan meneruskan hidup. Memang kita berusaha nak seiring dengan orang daripada arus perdana kan, untuk seiringan lah. Tapi punca yang asal kita nak maju tanah, sebab tanah tu memang berkait rapat dengan kehidupan orang asli. Antara budaya, cari ekonomi pun tanah lah. Dakwa penduduk kekecewaan mereka turut disuarakan kepada pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia, JAKWA. Namun permasalahan mereka seolah-olah tidak didengari dan dipandang sepi. Kalau pendapat saya, harus dari segi ini pihak yang berkenaan harus ambil tindakan lah, ambil kira lah dengan kepentingan kami. Sebab kami pun iyalah manusia juga macam biasa. Bagi mendapatkan gambaran sebenar situasi yang berlaku, kami menuju ke Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA daerah Jerantut keesokan harinya. Menurut maklumat daripada pegawai JAKWA, kami dimaklumkan bahawa tiada sebarang kenyataan boleh dibuat. Namun kerjasama diberikan sedikit sebanyak dapat membantu menerangkan isu tersebut. Seterusnya, kru Titik Sentuhan cuba mendapatkan wakil daripada Pejabat Tanah dan Daerah Jerantut. Namun pegawai bertugas memaklumkan lokasi pencerobohan berhampiran kampung orang asli Sungai Mai di bawah pentadbiran Pejabat Tanah dan Daerah Temerloh. Benar atau tidak kampung orang asli Sungai Mai diceroboh? Atau benarkah penduduk orang asli di kampung ini dianiaya? Kru Titik Sentuhan akan berusaha untuk mendapatkan jawapan mengenai isu yang dibangkitkan ini. Nantikan siri kedua, Jangan Ceroboh Tanah Adat Kami. Akmal Aziz untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Jangan ceroboh kampung kami, jangan ceroboh tanah dan wilayah adat kami, hormati hak kami.
Berkenaan isu yang dipaparkan sebentar tadi, diharap ada pihak yang bertanggungjawab segera tampil membantu penduduk kampung orang asli Sungai Mai agar nasib mereka terus terbela. Titik sentuhan berat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami selepas ini. Bayangkan bagaimana keadaannya sekira anda terpaksa naik turun tangga bangunan setinggi 17 tingkat. Bukan sekali, malah berkali-kali setiap hari. Dan ditambah pula dengan kemudahan asas yang berada dalam keadaan yang sangat mengecewakan. Itulah yang terpaksa dilalui oleh 1,000 penduduk projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang di Selangor selama hampir 2 bulan ini. Mengapa ia berlarutan? Ikuti kupasannya bersama wartawan Rozaihan Abdul Rahim dalam Kami Dianaktirikan. So benda ni saya rasa perlu diberi perhatian lah. Kita faham, kita memang penduduk PPR tapi penduduk PPR juga manusia. Kita tanya, dia kata tunggu 10 minggu. So nak buat macam mana, kita boleh tunggulah. Mereka terpaksa, tiada jalan lain. Dawaan penduduk, lift sering rosak dan kali ini paling teruk kerana memakan masa hampir 2 bulan. Bukan satu lift, tetapi kedua-dua lift rosak sama sekali. Bagi penduduk, keadaan ini amat menyakitkan hati dan memeripkan. Hasil tinjauan kru titik sentuhan baru-baru ini kami dapati memang benar dakwaan penduduk. Kedua-dua lift ini memang tidak berfungsi. Apa yang terlintas di fikiran kami? Bagaimanalah agaknya keadaan jika anak-anak kecil dan warga emas yang tinggal di tingkat atas sudah pasti tak terdaya oleh mereka untuk menuruni dan menaiki anak tangga berkali-kali setiap hari. Bukan 7 tingkat, tapi 17 tingkat. Dan apa yang mereka cukup kesalkan, kesengsaraan ini dijangka akan berterusan lebih lama. Menurut Ketua Blok D PPR Lembah Subang, aduan sudah berkali-kali dibuat kepada pihak yang bertanggungjawab. Namun, sehingga hari ini, jawapannya masih sama. Terkini penduduk dimaklumkan mereka perlu bersabar dan tunggu sehingga 10 minggu lagi. Mereka pun datang SUK punya ESCO. Jadi kabarnya lift tu akan diperbaiki lebih kurang 10 minggu lah daripada yang kita aduan dah buat tu. Tapi itulah, kita takut perkara yang serius jadi. Contohnya macam tangga dia pemegang dah tak ada, banyak dah geput. Jadi tak dibaik pulih. Daripada tahun 2000 saya rasa. Sampai sekarang belum dibaik pulih lagi. Kebanyakan tangga tu dah geput, dah jatuh. Jadi kita takutlah yang orang yang OKU ni tingkat 16 ada yang 15 ya. Yang orang kata yang betul lah. Cacat penglihatan. Dia turun sampai ke bawah, lepas tu naik balik. Jadi kesian juga dia tu. Kita bukan nak menundai jari kat siapa lah, tapi di pihak pada MBPJ, pihak yang berkenaan supaya mempercepatkanlah lift ni untuk dibaiki lah, agar kemudahan penduduk macam sedia kala lah. Masa ni memang kita nampak kadang-kadang kesian kita nampak. Jadi turun naik, ada budak sekolah nak turun lagi, ibu mengandung. Itu yang masalah kami sekarang. Yang kalau yang OKU yang cacat, yang menggunakan wheelchair tu, memang tak dapat turun sampai sekarang. Masih ada di atas, tak boleh turun. 10 minggu bukan tempoh yang singkat. Bak kata penduduk, macam-macam kejadian boleh berlaku. Bayangkan bagaimana jika berlaku kebakaran, kecemasan atau kematian di blok ini. Lihat saja keadaan di sini agak menyedihkan. Semenjak lift rosak, aktiviti harian mereka menjadi sangat terhad. Tingkat 4. Tingkat 4. Puan niaga ya? Niaga. Bila lift rosak tu saya berhenti lah. Saya tahu niaga sangat sebab lift tu tak ada, susah lah. Sebab berhenti sementara sebab anak pun pilihan kerja, dia pun tak apa nak tolong sangat. Nak angkat tongkek, kuyuk sup pun susah juga kan. Sebab suami pun kata kalau susah macam ni baik kata tak payah niaga lah, sementara lift tu tak ada, dia cakap. Saya pun terpaksa lah ambil anak sekolah sama waktu lift tak ada ni. Terpaksa berhenti dah dulu sementara. Terganggu lah semenjak lift rosak ni kan. Saya susah nak turun, nak naik. Bila saya pergi check out pun banyak kali lah miss sebab masalah lift ni kan. Tak larat. Saya pun duduk tinggi semua. Sekarang ni sekarang
kandungan saya dah 7 bulan. Lagi kerap lah saya nak turun naik kan. Tingkat berapa ni? Tingkat 14. Daripada tingkat berapa? Tingkat 12. Tingkat 12. Ya. Setiap hari turun lah? Ya, hari-hari lah turun. Rumah anak. Nak tengok anak tu nak salin. Macam mana? Ni nampak pegang lutut. Kaki sakit. Jadi, apa makcik punya harapan lah? Supaya Minta cepatlah baikkan lift ni lah. Dah tak larat dah nak naik tangga hari-hari. Anak mengandung berapa bulan? Anak dekat nak salin lah. Salin. Tingkat 12. Tingkat 12. Jadi dia turun tak? Turun tangga lah hari-hari. Hari-hari. Macam mana? Keadaan tu nak minta cepatlah lift baik kan. Minta kita orang kan. Dah tak larat dah. Budak-budak pun dah tak nak sekolah. Tak nak sekolah. Lift rosak. Hari-hari dia menangis. Nak naik tingkat 12 dia menangis. Hari-hari dia menangis. Kita nak naik. Kita nak sekolah dah. Kami juga dimaklumkan bahawa terdapat 2 penduduk orang kurang upaya OKU yang tinggal di tingkat atas. Mereka turut terjejas gara-gara masalah lift rosak sekian lama. Salah seorang OKU yang kami temui, Zailani Cik Draman yang tinggal di tingkat 10, semenjak lift rosak lebih sebulan dia tidak dapat turun ke bawah. Sumber pendapatannya lumpuh sama sekali. Ya, sejak lift rosak ni saya berjanji di hospital pun saya tak dapat hadir. Sampai saya wakil kepala rumah lah untuk ambil ubat tu. Lepas tu saya nak buat kerja pun saya buat kerja sebagai pengamal perubatan tradisional. Saya nak keluar pekerja rezeki pun tak boleh. Saya cukup risaulah. Sebab pendapatan saya hanya melalui itu saja. Perubatan tradisional. Kalau saya tak boleh keluar memang saya tak ada ni lah. Income. Kalau ikut kira bantuan daripada zakat Baitul Mal dengan JKM memang tak mencukupi lah. Saya memohon agar pihak berkenaan tu tolonglah percepatkan dah repair lift tu. Pasal apa saya dengarkan rosak saya buat apa tak boleh. Kami difahamkan kerosakan lift berpunca dari kes kecurian kabel. Angkara siapa, penduduk tidak tahu. Terang lagi bersuluh gara-gara nilai setitik habis rosak susu sebelanga. Dan natijahnya lebih 1,000 penduduk menjadi mangsa. Selaku ketua blok, jadi saya beri amaran lah kepada pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab ni, jangan sampai kami tertangkap anda. Kalau kami tangkap, tahulah kami nak buat macam mana. Minta tolong, jangan buat perkara yang tidak begini berlaku kerana ia akan menyusahkan seluruh penduduk blok D. Jadi kalau boleh, jangan buat. Kami akan pantau dari masa ke semasa, daripada tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Kalau boleh, jangan buat perkara yang tidak begini berlaku. Andai kata kami dapat, kami ada KRT. Jadi awas ya. Namun mereka terpaksa demi kelangsungan hidup. Tiada alternatif lain, terpaksa juga menggunakan tangga yang usang ini. Beginilah keadaan di projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang, Selangor, yang mana penduduknya berhadapan dengan masalah kerosakan lift sejak beberapa bulan yang lalu. Hasil tinjauan yang kami lakukan, kami dapati ada lagi beberapa isu yang perlu diberi perhatian. Lihat saja keadaan tangga ini langsung tidak selamat untuk digunakan. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, bukan setakat lift rosak, tetapi banyak lagi kemudahan lain yang tidak diselenggara dengan baik. Terutamanya palang besi tangga dan lampu yang tidak berfungsi dengan baik, usang dan berbahaya. Kami difahamkan lagi oleh penduduk, keadaan menjadi bertambah buruk apabila menjelangnya waktu malam. Keadaan tangga yang tak ada pagar. Lepas tu tangga tu pun dia punya ujung-ujung tu kebanyakannya pecah-pecah. Jadi bila hari hujan, terutama bila hari hujan, saya nak turun pun saya takut. Untuk nak pegang tepi tak ada. Semuanya dah reput kan sebab mungkin terlalu lama. Jadi semua dah reput, dah tanggal-tanggal memang tak ada tempat untuk kita nak pegang. Saya risau macam ada dekat dengan mas saya tingkat 15 tu, orang tu buta. Buta dan tentu dia pakai tongkat je kan. Jadi kalau untuk dia nak
Turun tiap-tiap pagi saya tengok dia turun pun memang dia gunakan tongkat dia dengan keadaan tak ada pemegang tangga kat situ, dengan keadaan tangga licin tu memang bahaya untuk dia turun lah. Masa kita tanya, dia kata tunggu 10 minggu. So nak buat macam mana, kita kena tunggulah. Macam saya bekerja, saya kena turun satu hari 3 kali. Pagi, tengah hari dan malam. Balik kerja pun macam tu, kena turun naik tangga. Sebab lift tak ada, sekarang ni kita kena naik tangga. Tangga pula gelap. Lepas tu macam mak saya datang pun kena naik tingkat 8. Tempat pemegang tangga pun tak ada. Tangga pun gelap. Bila kita mengadu, dia kata macam-macam lah reason diorang. Masalah yang kita hadapi untuk sekarang ni adalah kerosakan lift lah yang dah lebih kurang sebulan lebih. Okey, kita dah buat aduan kepada MPPJ sebelum ni dan MPPJ pun ada bagi feedback dan YB pun ada turun kat sini. Tapi feedback yang kita dapat sebelum ni adalah 10 minggu daripada tarikh YB Iskandar turun ke sini lah. Tunggu lagi 10 minggu lah untuk diperbaiki sebab saya rasa kerosakan tu dikatakan major lah, kerosakan yang besar. So masalah tu memang dah sebulan lebih kat sini. So kita penduduk kat sini menghadapi masalah memang banyak lah sebab kita hari-hari terpaksa turun menggunakan tangga, naik pun menggunakan tangga sebab lift ni sebenarnya ada kegunaan paling penting untuk penduduk kat sini. So ini bukan berkenaan dengan tingkat 5 atau 6, ni 17 tingkat. So orang-orang yang duduk kat tingkat atas yang tinggi-tinggi macam orang tua, KU, ibu mengandung akan bermasalah lah untuk melakukan rutin seharian. Lagi-lagi kalau macam ibu mengandung, dia perlu buat check up setiap bulan. Okay? So kalau dia nak turun, bayangkan kalau dia nak naik balik semula. Dan kalau ada apa masalah kecemasan emergency untuk orang macam ibu mengandung, KU ataupun orang tua, orang kemas yang memerlukan rawatan, so macam mana kita nak bawa turun dia daripada atas ke bawah? So takkan kita perlu panggil unit bomba untuk bawa turun pesakit kan? Macam nak kata tak boleh tunggu, kita dah memang tunggu sebulan setengah lah sebenarnya untuk lift ni diperbaiki. Tapi ni kalau nak dipanjangkan lagi, berapa lama lagi kita nak tunggu? Kami cuba mendapatkan penjelasan daripada pihak pengurusan tetapi tiada respon yang diberikan. Pegawai bertugas enggan ditemui. Walaupun sudah berkali-kali aduan dibuat, namun keputusannya masih sama. Penduduk terpaksa menunggu dan bersabar. Pihak bertanggungjawab, Majlis Bandaraya Petaling Jaya memberi tempoh masa 10 minggu lagi. Itu janji pihak majlis untuk membaik pulih lift yang rosak. Tetapi bagi penduduk, sampai bila mereka dapat bertahan dan bersabar? Titik Sentuhan berharap agar suara mereka didengari dan sebarang kelemahan di pihak urusan dapat segera diperbaiki dari semasa ke semasa. Rozayan Abdul Rahim untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Diharapkan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan kadar yang segera sebelum ada kejadian yang lebih buruk berlaku akibat daripada masalah yang dihadapi sekian lama. Mereka benar-benar merayu agar suara mereka didengari. Sekian dahulu paparan kami untuk malam ini dan kepada anda yang ingin menonton kembali rancangan kami, sila ke myclick.rtm.gov.my ataupun muat turun aplikasi RTM Mobile di telefon pintar anda. Teruskan menghubungi kami untuk sebarang permasalahan di sekitar komuniti anda dan jangan lupa untuk menonton Nasional 8 selepas ini. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.